Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat teruskan sesi PDPR kita untuk hari ini. Okey, masih lagi dalam bab 7 iaitu koordinasi badan. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan selamat untuk kepada semua supaya kita semua dijauhkan daripada COVID-19 yang sedang melanda di tubuh sekarang. Kamu semua dalam keadaan selamat, sihat, tak perlu keluar rumah jika tidak perlu. Okey, baik, tanpa membuang masa kita teruskan sesi PDPR kita. Okey, ini kita akan bincangkan mengenai 7.2 iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Hasil pembelajaran kita yang pertama menerangkan dengan contoh jenis dadah, yang kedua menakul kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental. Okey, baik. Gangguan kepada koordinasi badan. Apa itu? Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey, badan kita ni akan terganggu banyak faktor yang disebabkan dia. Okey, salah satunya, okey, yang paling utama sekarang ni adalah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Kita memang dibenarkan ambil dadah atau faktor perubatan. Okey, ada banyak dadah yang kita gunakan faktor perubatan, tetapi jika di luar kawalan, maksudnya dos berlebihan, okey, dia akan jadi satu faktor yang akan mengganggu koordinasi di badan kita. Okey, dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls ke dalam neuron. Okey, di dalam neuron. Okey, impuls ni penting ya. Impuls ni dia membawa maklumat. Okey, untuk membuat satu tindakan apa yang berlaku, apa bila kita nak buat tindakan. Okey, dia ada impuls. Impuls ni kita kena ada terima daripada reseptor, kemudian ada efektor melalui otot badan kita. Tapi bila kita mengambil dadah, okey, secara tidak betul, dia akan jadi bahan kimia yang boleh mengganggu fungsi neuron tu. Okey, sebab kita ada neuron perantaraan, neuron dria kan, dan neuron tiga neuron tu. Tapi bila disebabkan pengambilan dadah, dia akan melambatkan. Baik. Dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. Mula-mula dia akan ganggu kita. Kita kalau tengok orang ambil dadah ni nampak macam dia berkhayal. Sebab apa? Sebab dia tak normal. Koordinasi badan dia tak betul. Okey, jadi bukan sekat tu je, dia boleh tagih juga. Baik. Jenis-jenis dadah. Yang pertama penenang. Okey, penenang ni dia menghalang atau melambatkan impuls, okey, dalam koordinasi badan. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Ni dadah jenis penenang. Biasanya orang yang ambil benda ni dia stres, orang yang stres ataupun orang yang dia jadi macam dia ada kegilaan, dia ada masalah psikotrik, dan doktor akan benarkan pengambilan dia dengan dos yang tertentu. Kalau kamu suka tengok movie perang-perang, orang yang askar USA balik daripada peperangan, dia akan diberi ubat ni sebab dia stres. Bila dia perang bunuh orang apa semua, dia jadi stres, doktor akan bagi. So, bila dia bagi benda ni, dia akan hilangkan kesan cemas dia yang pertama dan hilang mengantuk dia. Dia akan jadi mengantuk. Okey, tapi dia bergantung pada dos. Okey, contohnya barbiturat dan alkohol. Ni dadah jenis penenang. Ni formula dia lah. Ni ubat, tambah ubat je, tak semestinya. Jadi dadah. Okey. Yang kedua, dadah jenis perangsang. Okay. Apa jadi bila ambil dadah ni, dia akan mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Biasanya yang ni yang selalunya ahli sukan akan terkenal ni bila buat ujian doping, sebab dia ambil jenis perangsang supaya tindakan dia pun jadi cepat. Bila jadi cepat, dia pun akan jadi nampak kuat, kan, sebab dia mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Dia akan jadi alert, peka. Ambil dadah macam ni, dia akan jadi alert dan peka. Okey, tentang perubahan sekeliling dia. Tu dadah ni biasanya atlet dia ambil, dan kadang-kadang orang biasa ambil untuk apa? Untuk pergi dispo lah. Okey, kesan juga bergantung pada dos yang ambil. Lagi ambil banyak, lagi kuatlah kesan dia. Contohnya amfetamin, metformin yang kamu duduk dengan ais-aisan ini, amfetamin ni. Tapi yang atlet ambil taklah ambil amfetamin, dia ada ambil lah jenis lain. Tapi
fungsi dia sama, perangsang. Okay, baik. Janda yang ketiga jenis dia adalah inhalant. Inhalant ni adalah bahan kimia yang boleh disedut melalui pernafasan. Yang ni kalau kamu bisa dengar, orang isap gam. Isap gam ni inhalant lah. Dia isap melalui pernafasan. Okey, menyebabkan halusinasi. Sebab tu kalau tengok orang isap gam ni, dia nampak cakap sorang kan, macam dia boleh terbang. Dia nak lompat longkang, macam dia naik flight, dia boleh terbang kan. Sebab dia halusinasi, dia berkhayal. Okey. Apa kesan lagi? Dia merosakkan otak, paru dan ginjal. Biasanya otak depa ni memang teruk. Okey, paru dan ginjal depa memang rosak sebabkan dadah jenis inhalant ni. Contohnya pelarut dan bahan gas. Pelarut ni gam, pelarut solvent, thinner ni thinner. Okey. Bahan-bahan bergas kuat lah. Kalau di tempat saya dulu masa sekolah menengah, mereka suka ambil tahi lembu yang panas-panas, habis sedut, dia ambil bau amonia tu kan. Amonia yang kuat tu boleh jadikan mereka khayal. Seterusnya dadah jenis halusinogen. Okey, mengubah lalu impuls di dalam otak. Dadah ni menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi. Ini dadah jenis macam ni Okey, dia akan ubahkan pemikiran kita. Okey, menjejaskan koordinasi otak. Jadi otak kita jadi lembab kan. Sebab apa? Sebab kita khayal. Persepsi kita pun berubah. Kalau siapa pernah tengok, saya nak cerita movie perempuan, saya dah lupa cerita, Lucy. Dia ada kisah pasal pengambil dadah halusinogen ni. Orang sampai jadi pendrive kan. Menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Sebab tu kalau kamu tengok ada orang sampai bunuh mak dia, sampai bunuh anak dia, orang ambil dadah ni sebab apa? Dia khayal. Dia ingat ada suara-suara dia membunuh. Okey. Okey. Contohnya ketamin dan LSD. Ni ketamin dan LSD. Cabu lah. Ini jenis yang halusinogen. Okey. Bila ni dia mula merapu. Dia mendengar suara-suara pelik. Okey. Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Maksudnya bila dia akan jadi ketagih. Bila dia tak ambil dadah tu, dia jadi macam kain buruk, tarik, jadi macam leleh-leleh. Ayak mata keluar, dia jadi ketak. Tu tarik tu. Simptom penarikan jika dia tak ambil dadah, tak dapat waktu tu. Dia jadi gelisah, dia tak puas hati ni. Dan dia bukan tak gelisah yang biasa, gelisah yang melampau. Jalan ke kanan sebab dia punya badan tak dapat dadah tu. Okay, antara itu menggigil, loya, resah, sedih. Dia jadi stres, jadi dia tak betul menggigil, ketak kan. Kalau kat orang sejuk tu cerita lain, tapi tiba-tiba dia ketak. Kalau kamu tengok kan, tu orang yang ambil dadah bila tak dapat dadah. Okey, baik. Okey, dadah. Okey, kita tengok dadah. Kesan dia kepada sistem saraf. Yang pertama, kalau dia merangsang, kalau dia jenis perangsang ataupun dadah yang jenis merangsang ni, dia akan merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Biasanya akan jadi lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan ganas. Ni kalau orang ambil dadah ni, biasanya orang yang, kalau kamu tengok, orang yang kaki kelabing disco, biasa orang akan ambil dadah ni. Sebab dia nak nari. Dia dah stres kerja apa semua, so dia akan ambil dadah ni untuk dia jadi baik. Yang keduanya, dadah jenis yang melambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah dia akan lambat. Okey, lambat bergerak balas, sedak rangsangan, mengantuk dan koordinasi otak lemah. Yang ni orang yang overacting. So dia dibagi dadah ni atau dia ambil dadah ni supaya dia tenang. Dan ada juga dadah yang menyebabkan sistem saraf kita ni menjadi gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi. Yang ni orang yang nak terbang, duduk saja duduk terbang kan, nampak tu dia Tuhan main ke dia, kacau. Ni orang ambil dadah dari tiga ni dadah ni yang perangsang, melambatkan dan menyebabkan persepsi berubah, halusinasi dan ilusi. Tiga-tiga ni asalnya dibenarkan, tetapi bila dia ambil dengan tools yang tidak betul dan
penyalahgunaan dia berlaku ni pada orang yang ambil dadah. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kondisi badan. Ketidakseimbangan hormon. Yang pertama, badan akan mengalami gangguan koordinasi. Yang kedua, badan akan terdedah kepada bahaya dan kesedaan. Sebab tu kalau orang ambil dadah, dia hormon dia tak normal. Adrenalin dia tak ni. Sampai bila dia nampak orang ambil dadah, dia tengah khayal. Dia ambil dadah jenis khayal. Contohlah. Jadi dia punya adrenalin dia tak keluar. Dia nampak benda yang kereta laju nak langgar dia, tapi dia rasa relax. Dia terdedah pada bahaya dan kesedaan. Ambil dari jenis khayal. Nampak longkang penuh dengan kayu lah, kaca lah apa, dia pergi lompat juga, jatuh, kan cedera. Biasanya orang yang ambil dadah ni lah masalah dia, hormon dia tak seimbang. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan melampau dan tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Dia boleh sama ada dia jadi pembesaran melampau, gemuk melampau, ataupun tiba-tiba jadi kurus melampau, tak berkembang. Sebab kelenjar pituitari dia tak berfungsi. Perkembangan seks sekunder akan terbantu jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Yang perempuan mungkin buah dada dia dengan pinggul dia tak betul pertumbuhan dia. Sebab hormon dia diganggu. Kalau lelaki mungkin sperma dia tak hidup, mati, ataupun pelbagai lah, jadi mandul lah, maksudnya macam tu. Gejala tidak seimbang hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental menghidap seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. Orang yang ambil dadah ni, kita boleh tengok dia. Orang biasa tak lah, sebab tu dia jadi gemuk sangat. Tapi kalau kita PKP ni tak heran sebab orang makan banyak kan. Cumanya kadang-kadang bila ambil dadah yang jenis yang syabu kan, dia akan jadi gemuk. Ambil marijuana ke, kita kata apa, ganja, dia akan jadi gemuk. Tapi kalau orang yang ambil ais, lepas tu dia akan jadi kurus. Terlalu kurus. Bukan kurus, terlalu kurus, sampai nampak macam main hidup lah, kita kata macam tu. Murung dan kurang daya ingatan, nampak stres sangat-sangat. Orang yang ambil, orang yang akan jadi ada gejala ketidakseimbangan hormon. Contoh ketidakseimbangan hormon itu, seorang ni murung ni. Ni kerdil ni, bukan ni silap gambar tak kena. Jadi kemurungan, kusut. Kesan penyalahgunaan dadah alkohol pada kondisi badan yang lain. Yang pertama, pertuturan tak jelas, cakap pun rapuh je kan. Pengambilan alkohol akan memberikan kesan buruk pada bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum adalah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Bahagian tengah otak kita ni yang mengawal pertuturan manusia. Hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan tidak jelas dan meracau. Dia cakap pun rapuh, meracau ikut dan kan. Boleh kalau kamu tengok traffic light, tiba-tiba ada seorang dia cakap rapuh, tu dia tu tak mari tak gam, kita pun ambil gerak. Cakap tu nak tumbuk orang ikut dan cakap pun nak cuncuri jokah orang. Tu lah punca dia, pertuturan tak jelas tu disebabkan oleh alkohol dan dadah. Cerebrum kita bermasalah, cakap rapuh. Dan dadah lagi, dia nakkan refleks yang lambat. Bahan kimia psikoaktif dalam dadah dan etanol dalam alkohol melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Dia terima rangsangan, tapi dia melambatkan gerak balas. Jadi saraf tu dia lambat terima maklumat. Jadi menyebabkan dia punya, sebab apa? Sebab ada bahan kimia psikoaktif dan etanol dalam alkohol tu. Dalam dadah dia ada kimia psikoaktif, menyebabkan lambat gerak balas saraf. Rangsangan terima tapi dia tak tahu benda apa. Macam tu. Bahan kimia ni akan berada di antara neuron eferen dengan interneuron. Neuron eferen dengan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Bila dia impuls tu lambat sampai ataupun terhalang, jadi dia lambatlah sampai maklumat tu ke otak. Bila lambat sampai ke otak, tindak balas pun tak boleh. Dia jadi merapu, tumbuk pun tak kena, jalan pun teroyong hayang kan. Sebab kalau tengok orang menagih dadah dan minum arak ni, dia jadi tak normal tau pergerakan dia, sebab reflection lambat. Kalau kita katok dia pun dia nak balas lambat macam tu. Tapi ada orang kadang terlalu kuat pula, macam tu masalah juga. Sebab dia tak sedar apa yang dia buat.
Sebab tu kalau tengok orang kereta langgak polis, dia bukan tahu kata dia langgak polis sebab dia mabuk. Dia ambil dana pos rupa, dia kan tahu. Dia belah orang, dia bunuh orang, dia tak tahu waktu tu sebab dia tak tahu dan dia refleks dia lambat. Dia dah buat benda tu baru dia sedap pun tak Allah dia buat benda yang salah. Dia nakkan refleks. Sabar ni ni maksud neuron ni, synapse ni lambat terima, impuls ni tak terima dengan cepat, terhalang dengan bahan kimia psikoaktif dalam dadah dan etanol dalam arak. Dia menghalang perhantaran impuls dalam saraf kita. Okey, hilang keseimbangan seperti tadi kan. Okey, menyebabkan koordinasi otot lemah. Okey, jalan tak betul, tubuh hayang. Okey, hilang keseimbangan badan. Okey, baik. Cirrhosis hati. Cirrhosis hati ni hati rosak, sakit hati. Okey, bukan sakit hati berkelahi, ni dia hati dah rosak. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak, dan penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kesan toksik pada hati dan menyebabkan cirrhosis hati. Hati ni sepatutnya dia tak ada ketul-ketul hitam je ni. Dia gelap, warna gelap lah. Kosong, dia bersih, dia tak jadi ketul-ketul dia ni. Ni ketul-ketul tak elok ni. Okey. Cirrhosis hati adalah keadaan hati mengalami kerosakan kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Patutnya hati kita elok, hitam. Dia tak merah, dia hitam, tapi hitam tak berketul macam ni dia macam berparut, bergerutu je ni. Hati yang tak elok. Okay, parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Tempat hati kan tempat penyimpanan glikogen yang tak digunakan, gula yang tak digunakan. Okey. Kalau bila kita nak guna, barulah hati ni akan keluarkan glikogen tu. Tapi bila fungsi hati tak berfungsi, habis. Rosak. Ni hati yang sihat kita macam ni. Tu saya kata dia tak warna merah dan gelap pula. Merah hati kan. Tetapi bila yang ni rosak, berutu, berparut, tak elok kan, huduh kan. Tu janganlah ambil dadah, janganlah minum. Okey. Tengok pula kesan penyalahgunaan dadah alkohol pada kesihatan mental dan fizikal. Yang pertama, ulcer perut. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Perut akan jadi luka. Ini akan luka kalau ambil dadah secara salah dan alkohol. Ulcer perut atau ulcer peptik merupakan salah satu keadaan selaput. Okey, dalam perut mengalami luka. Okey. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi. Dia akan jadi perut ni, dia akan terhakis. Dia ada radang pada selaput dalam perut. Maksudnya dalam perut kita ni ada selaput ni, dia akan jadi luka-luka. Dia radang ni luka lah. Iritasi ni dia macam hakisan. Macam tu dah. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, kembung perut, loya dan muntah. So orang yang ambil arak ni, biasanya ni lah masalah dia. Dia akan sakit ulu hati, sakit kat bahagian ni, sini bahagian ulu hati lah. Okey, perut rasa kembung, dan tu loya dan muntah. Okey. Pesakit ulcer perut juga mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan najis warna hitam. Najis warna hitam tu, taib warna hitam tu, okey, dan muntah darah. So ni kesan-kesan kepada pengambilan alkohol. Ni muntah darah, perut pedih, rosak, okay. Dia perut dia mula berlubang-lubang, dia jadi ulcer, jadi radang ni, okay. Darah dan sebagainya. Okey, pelakuan ganas. Ni kesan juga ni pada mental. Pengambilan dadah seperti amfetamin, okey, ais akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Yang ni orang ambil ni, Allahu Akbar. Allah. Apa saya maafkan. Okey, dia akan jadi agresif. Sebab dia akan jadi sangat aktif, tak dapat tidur, jadi ganas, empuk merata, belasah orang, belasah anak bini apa semua, dia jadi agresif. Orang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk, dia hilang kewarasan fikiran. Yang minum arak pula, dia akan mabuk. Bila dah mabuk, dia hilang warasan fikiran dia waras. Sebab tu arak ni adalah benda utama yang terhadap semua jenayah. So janganlah ambil arak dan dah.
Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa seseorang, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Okey. Kalau seorang nak otak serabut, nak tumbuk orang ni, kalau nak mengganas ni, tangan ni kalau nak tumbuk orang. Okey. Dia mula hilang. Dia khayal lebih. Ni halusinasi yang kita bincang tadi kan. Dadah jenis ganja, dia akan ganggu fungsi otak. Dia akan mengubah persepsi terhadap seseorang pengguna. Hal ini menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak orang sangka dan takut terhadap orang lain. Dia mengalami halusinasi. Okey. Okey. So kita dia orang yang ambil ni dia akan paranoid. So dia akan mula rasa orang lain kata kat dia tak betul kan. Dia mula takut kat orang lain. Tu sebab dia ambil ganja. Dia kadang-kadang tapi kadang juga dia boleh jadi agresif. Dia jadi ganas. Ni halusinasi. Kadang-kadang dia nampak benda yang orang lain tak nampak, dia nampak kan. Ni sebabkan pengambilan dadah jadi ganja lah. Takut, dia nampak tak betul, terabut kan. Okey. Tadi kita dah bincang pasal pengambilan dadah dan alkohol yang secara salah. Alkohol memang salah. Dadah secara berlebihan dan tak mengikut dos yang sebetul. Sekarang ni kita tengok minda yang sihat pula. Okey. Hasil pembelajaran kita ni mewajarkan keperluan masyarakat yang mempunyai minda yang sihat. Kita nak tengok apa sebab kita sebagai masyarakat kena ada otak yang bagus. Bagaimana? Yang pertama, orang yang ada individu yang ada otak yang sihat. Yang pertama, boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Kita boleh fikir benda yang betul dan boleh membuat pertimbangan. Boleh fikir secara rasional. Mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajar. So kita tengok rangsangan, kita boleh kesan rangsangan. Kalau pegang benda panas, tangan cakap cepat, tu normal. Dia pegang benda panas, tengok tangan dah terbakar. Tu tak betul, tu tak betul. Yang betulnya, bila dia kena sakit, dia akan kata sakit. Panas, dia akan kata panas. Dia kena katuk, dia mau lari. Ni kena katuk, buat tak tahu. Tu orang minum arak kan. Boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira. Jadi kita boleh ingat, duduk seorang, teringat kecil dulu kan. Marah kat mak tadi ni, kalau ingat mak, tapi mak ingat mak suap balik makan, mak basuh berak, lepas semua kita rasa sedih, kita rasa gembira sebab masa tu mak sayang kita jumpa mak, minta maaf balik. So kita boleh mengingati peristiwa silam. Kita ingat kat tuk lama mati dah, teringat kat tu masa kita sedih kan. Kita boleh ingat. Tapi kalau kita tanya tak tahu tu masalah tu. Sanggup menerima cabaran. Sekarang cabaran COVID-19. Kalau kamu minda yang sihat, insya-Allah kamu boleh kuat. Orang yang tak kena penyakit lagi, jangan stigma negatif pada kawan-kawan yang ada, keluarga dia atau kawasan dia yang kena COVID tu. Bantu kawan kita sanggup terima cabaran sebab kawasan ni Tuhan tengah uji kita. Tuhan tahu kawasan kamu ni kawasan yang mampu menerima ujian. Tuhan bagi. So kamu kena minda yang sihat untuk melawan, untuk menerima cabaran ni, menerima ujian ni dengan redha. Seterusnya mampu membezakan antara betul dengan salah. Kita boleh bezakan antara betul dengan salah. Benda ni betul tak betul? Kalau tak betul jangan buat. Masuk kelas ni betul ke salah? Betul, ikut. Kalau ponteng kelas PDPR ni betul ke salah? Salah, jangan buat macam tu. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Seterusnya hidup bertenteram mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. So kalau kamu tengok sekarang saya faham ni kawasan Tuba ni sedang diserang dengan wabak dengan agak-agak hebat. So kalau kamu boleh hidup dengan keadaan tenteram, fikir positif, anggap ni ujian daripada Tuhan, insya-Allah. Kalau kamu mampu hadapi dia, kamu doa banyak-banyak, bantu kawan-kawan yang mana ada masalah tu sekarang kan, insya-Allah kamu akan tenteram. Bebas dari prasangka ni, saya kata stigma tadi. So kalau ada kawan-kawan kamu yang tak boleh nak keluar rumah, barang-barang makanan dia dah habis, kamu kontak dia. Jangan kata prasangka dia ni punca. Bukan, dia bukan punca. Allah memang bagi kat dia nak uji dia.
tak sampai kat kita lagi, sampai kat kita lah nanti. So kalau kamu telefon dia ada masalah makan ke minum tak cukup kan, tolonglah depa lah. Okey, dan berfikiran terbuka dan tidak emosional. Dan yang terakhir, mampu menakul. Menakul ni boleh berfikiran secara matang. Okey, so saya harap kita semua ada minda yang sihat supaya kita boleh hidup dengan aman. Tak salah untuk sedih, dan tak salah untuk rasa tak puas hati. Tapi kita ada pertimbangan supaya kita tak buat benda yang melampaui. Okey, melampaui. Contohnya, kalau kamu dengar kawan kamu kena, tu dia punca, jangan duk pergi rumah dia langsung, jangan tolong dia. Tu tak kena. Bila kita tahu dia ada masalah dengan keluarga dia, tak boleh keluar, kena kuarantin, kita cuba bantu dia. Mungkin kita tolong pergi hantar sampai tempat yang boleh tolong. Yang tak boleh masuk, tak apalah. Yang tolong kita mampu suruh dia tunggu kat mana-mana, letak kawasan yang tak perlu berjumpa dia, supaya kita tak emosional, kita tak prasangka buruk. Sedangkan masa kat sekolah kawan kita, tapi bila dia kena positif, kata keluarga dia kena positif COVID ni, kita tak mau tolong dia langsung. Tu tak betul lah. Okay, baik. Gunalah minda yang sihat. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Yang pertama, kita pernah ada kecederaan pada otak. Okay, disebabkan mungkin jangkitan kuman, patogen, kemalangan ataupun kanser. Ni orang yang ada masalah ni, dia ada masalah kesihatan otak lah. Okey, kalau pernah minum arak atau memang pengambilan arak secara berlebihan, memang akan ada masalah kesihatan minda. Okey, kemudian perempuan yang ada kecederaan dengan hormon semasa haid atau sindrom para haid dan selepas putus haid. Perempuan yang menopause, okey, dia ada dia ada hormon tak seimbang masa haid. Okey, ini pun ada kesihatan minda tak betul. So kalau kamu ada kamu yang ada masalah haid ni, dia kena. Okey, kadang-kadang juga tekanan mental. Tekanan mental maksudnya mungkin disebabkan ada ujian yang kena dekat dia. Okey, yang dia tak mampu nak melawan, dia akan tekanan mental. Okey, yang seterusnya penyalahgunaan dadah, dah cerita tadi, memang akan jadi masalah minda punya. Dan penuaan. Kita kamu tengok kadang-kadang mak kita, tok kita, kadang-kadang dia jadi tak stabil minda dia, marah-marah apa semua tu. Ayah kita kan, tok kan kita, sebab dia makin tua, kadang-kadang dia nak kembali kepada, kalau tengok yang makin tua panggil macam budak-budak balik, tu biasa. Sebab dia dah mula, kita kata dah nak habis dah usia kan, macam tu lah. So kita yang normal jangan duk pergi kata dia pula kan. Okey. Dan bila kita nak, macam mana kita nak bina minda yang sihat, ke keluarga, kita dapat membina keluarga bahagia. Tujuan kita dapat bijak, menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh keluarga. Ini dalam peringkat keluarga. Di tempat kerja, jalinkan hubungan yang baik antara pekerja dengan majikan. Jalinkan hubungan baik dengan rakan sekerja. Jangan duk jadi kaki ampu tu. Jangan duk jadi kipas, kata korang elok macam tu. Jangan duk jadi kaki mengadu kan. Menghasilkan kerja yang berkualiti, disiplin, ikut masa kerja. Kalau negara, berfikiran dengan positif, amalkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Jangan lupa sembahyang, doa, ingat Allah tu ada. Dengan makan cara hidup sihat, dapat menjanakan ekonomi negara. Masyarakat belajar menangani kritikan dengan baik, boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran dan membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Sekarang ni kamu duduk di kawasan yang macam ni. Kamu tengok ada kawan kamu di sekolah, kamu kawan baik. Kena sekarang ni kawan kamu ada masalah COVID ni. Mungkin keluarga dia, tok wan dia yang kena. Dia tak boleh keluar rumah. Makan dia telefon, mesej dia pun tanya, cukup tak makan, ada barang makan tak, nak minta tolong apa kan. Selagi mana yang kamu boleh bantu, kamu bantu. Mungkin juga kamu boleh sampaikan maklumat ni pada cikgu kan, orang yang berkuasa dekat situ. Sebab kita tak tahu kawan kamu tu dah kena kuarantin, kat rumah dia cukup makan ke tidak. So diharapkan kita mempunyai minda yang sihat semua, insyaAllah. Baiklah, so insyaAllah tu saja perbincangan kita hari ni. Saya tak mau panjang-panjang, saya kesian kat kamu. Kita akan berjumpa lagi lepas cuti raya haji. Dekat sini saya nak ucapkan semoga Allah lindungi kita semua daripada segala bala-bala ni, wabak ni. Kuatkan iman kita, gunakan minda yang positif, buat pertimbangan yang baik, dan berdoalah kepada Allah, bertawakallah, berikhtiarlah dengan cara yang betul. Berdoalah semoga Allah mengangkat COVID ni, dijauhkan daripada keluarga kita. Kalau yang dah kena, yang
keluarga kita kena positifkan diri, okey, teruskan hidup, jaga diri, okey. InsyaAllah kita semua dalam lindungan Allah. Dan saya nak ucapkan juga selamat Hari Raya Haji dan selamat bercuti. Okey, setakat ini saja. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan rahmat dan melindungi kita semua.